Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kelas kita yang seterusnya. Ini saya buat sikit je kalau kamu tengok topik-topik ini, topik bahagian A, topik yang boleh dianggapkan favorite pada pelajar. Pelajar suka topik ini iaitu persamaan serentak, fungsi kuadratik, statistik ada. Okey, fungsi trigo. Fungsi trigo ni biasanya dalam bahasan bahagian A paling susah dia lah. Dan vektor ni kadang-kadang duduk dalam bahagian A, kadang-kadang duduk dalam bahagian B. Biasanya vektor ni dia saling tukar-menukar dengan geometri koordinat. Kalau vektor duduk dalam bahagian A, geometri koordinat akan pergi bahagian B. Jadi markah dia akan tukar-tukar lah daripada 7, kalau bahagian B 10, macam itulah cerita dia. Okay. Kita tengok. Kadang-kadang saya tak nak belajar terlepas pandang benda yang simple. Sebab tu saya bagi banyak ni, sebab tu saya bagi sekali dengan jawapan sekali. Supaya kalau kamu tak sempat kita bincangkan dalam kelas, kamu boleh tengok saya punya nota tu. Boleh cuba buat lah, insyaAllah. Kita bincang terus. Nombor 1 tu saya skip dulu. Sebab nombor 1 tu saya bagi saja je untuk kamu tengok. Contoh tu agak mudah sikit lah. Kita pergi nombor 2 tu. Nombor 2 yang segi 4. Segi 4 ni. Kita tambah segi 4. Nombor 2. Tambah segi 4 itu. Panjang atas ni 3Y. Ini X. Okay. Rajah 2 menunjukkan sekeping papan berbentuk segi 4. Okay. Pak Ali ingin memotong papan itu kepada 2 keping papan berbentuk segi 3. Potong. Bentuk segi 3. Okay. Kemudian perimeter setiap segi 3 ialah 24. Perimeter segi 3. Perimeter segi 3 sama dengan 24. Okay. Dan ukuran sisi terpanjang segi 3. Segi 3, sisi terpanjang dia hypotenuse lah. Hypotenuse dia adalah X campur Y. Hitung luas papan itu. Jadi maklumat yang pertama yang kita dapat, soalan dia, fokus kat soalan sekejap. Soalan nak luas. Luas papan. Luas papan maksudnya sama dengan kita kena ambil 3Y darab dengan X. Jadi akan dapat 3XY. Tapi kita kena tahu siapa X, siapa Y. Jadi maklumat yang diberi selanjutnya adalah berkenaan dengan apa ni? Perimeter segi 3. Perimeter segi 3 melibatkan segi 3 bersudut tegak. Bila segi 3 bersudut tegak, yang kita tahu adalah Pythagoras theorem. Maksud ni, Pythagoras theorem yang pertama kita ambil X campur Y paling panjang. Dari bawah dia 3Y. Sini X. Okay. Mula-mula kita ambil perimeter dulu. Perimeter maksudnya campur semua. X ada 2X. 2X. Campur dengan Y ada 3Y, 1Y, 4Y. Sama dengan 24. Ini kesamaan yang pertama lah. Okay. Yang kedua, bila ada Pythagoras theorem, kita boleh buat formula berkenaan dengan Pythagoras theorem. Iaitu hypotenuse X campur Y kuasa 2 sama dengan 2 sisi lagi kita campurkan. Iaitu X kuasa 2 campur dengan 3Y kuasa 2. Yang ini gangganan Cayless ni. Bila ada 3Y kuasa 2, gangganan Cayless. Kamu tak letak dalam kurungan. Itu je saya dapat yang ni, kamu dah nampak. Kita dia persamaan serentak. Cuma serentak ni kalau kamu tengok, kita nak pilih siapa? Nak pilih X ke nak pilih Y? Nak pilih X atau Y bergantung kepada persamaan yang ini dan yang ini. Dua-dua bergantung. Bagi saya, bermula saya tengok ni dulu. Bila saya tengok sini sama banyak. Sama banyak maksudnya suka hatilah pada sini nak ambil X atau Y. Tapi kadang-kadang ada persamaan kat sini, Y dia sikit, X dia banyak. Kita ambil Y. Kalau X sikit, Y banyak, kita ambil X. Contoh, macam ni sama banyak ada kurang lagi kan. Kalau lebih kurang kita tengok kat sini. Kita tengok kat sini dia bagi 2X 4Y. Kita boleh kecilkan ni akan dapat X campur dengan 2Y sama dengan 12. Jadi kalau kita ambil Y, dia akan menghasilkan pecahan. Nampak? Jadi saya akan ambil X supaya tidak menghasilkan pecahan. 12 tolak 2Y.
Kita nak elak benda tu. Namanya kita nak elakkan berlakunya pecahan. Pecahan akan menyebabkan selalu failure. Jadi saya akan masukkan dengan X kat sini, masuk ke sebelah, dalam ni dia akan jadi kurungan lagi 12 tolak 2Y campur Y kuasa 2 sama dengan 12 tolak 2Y kuasa 2 campur 9Y kuasa 2. Ini kalau kita pilih X. Nampak dia tak ada apa ni berapa kurungan tak ada. Sebab tu kamu tengok kat jawapan pun dia ada dua benda dia bagi. Jaga kalau ada pecahan yang tu selalu failure. Kalau boleh kita nak elak pecahan. Kecuali dah tak boleh elak. Ini dah boleh expand dalam ni kita kira dulu. Kita dapatkan ni dulu. 12 tolak dengan Y. Kuasa 2 sama dengan, ini tak ada masalah dah. Tambah 9Y kuasa 2. Ini dapat rasuan. Kembangkan. Kembangkan kita akan dapat 144 tolak 2 darab ke depan akan dapat 24 Y campur Y kuasa 2 sama dengan ini pula sama kita ni 12 akan jadi 144 tolak 2 darab 2 darab 24 ini akan dapat 48 Y. Campur dengan 4Y kuasa 2 campur 9Y kuasa 2. Sampai hujung. Jadi kalau kamu saya tengok saya nampak kat sini, bila dia jadi kuadratik, kita tengok dekat chip dia. Ketua dia siapa? Ketua dia kat sini mesti kuasa 2. Dan saya nampak kuasa 2 yang ramai belah kanan. Belah kanan ramai kuasa 2. Bila belah kanan ramai kuasa 2, saya akan jadikan kosong dia sebelah kiri. Supaya kuasa 2 kita tak negatif saja. Jadi 9 campur 4. 9 campur 4 kat situ kita akan dapat 13 tolak 1 tinggal 12. Y pula negatif 48 campur 24 akan dapat negatif 24 Y. Nombor habis. Nombor dia habis. 144 habis. Yang tinggal kat sini yang ni je. Kalau kamu ambil kalkulator ataupun faktor biasa pun boleh lagi. Kamu akan dapat tu jawapan dia. Kat situ kita akan dapat Y sama dengan kosong ataupun Y sama dengan 2. Selesailah cerita dia. Jadi awal-awal tu kita nak pilih. Kadang-kadang macam ni. Kadang-kadang ada pelajar yang tak nampak yang benda ni boleh jadi Pythagorean theorem. Okay. Cuma persoalan serentak ni saya tak pernah jumpa lagi trigonometri, tak pernah jumpa lagi. Biasanya melibatkan Pythagorean theorem ataupun rumus luas yang simple-simple, perimeter dan luas, selalu melibatkan perimeter dan luas. Di Sipadu dia nak pergi. Jarang pergi Sipadu sebab di Sipadu dah melibatkan kuasa 3. Atau soal serentak kamu hanya dalam lingkungan kuadratik. Kalau dapat Y, kita tak ambil Y kosong, kita ambil 2. Kita masuk ke sini, bila Y sama dengan 2, X sama dengan 12 tolak 2 kali 2, 12 tolak dengan 4, kita akan dapat 8. Okey? Awal-awal dah tulis. Soalan tanya luas, bukan tanya X dan Y. Luas papan sama dengan 3XY itu 3 darab dengan 8 darab dengan 2. Okay. Terus kamu akan dapat situ 48. Betul. Ini contoh soalan persamaan serentak untuk pelajar admin. Soalan ni memang wajib dah ada. Setiap tahun ada. Cuma sekarang ni dah 2-3 tahun kebat. Direct kebat. Okey. Tengok contoh seterusnya. Satu lagi. Sebelah. Kita masuk topik yang lebih kanan. Okeylah. Iaitu fungsi kuadratik. Walaupun fungsi kuadratik ni kalau dah biasa buat, dia tak rasa ganas lah. Rasa biasa je. Cuma kalau jarang buat, dia akan rasa kadang-kadang tak nampak idea dia. Nombor 1 kat situ untuk fungsi kuadratik. Diberi bahawa fungsi f(x) sama dengan px kuasa 2 campur 4x campur q. Okey.
tunjukkan bahawa kenapa ni soalan ni? Bila dia kata soalan tunjukkannya apa benda ni? Fx sama dengan P X campur 2 per P kuasa 2 campur PQ tolak 4 per P. Kalau kamu tengok betul-betul soalan di sini macam ni, dia dalam skema jawapan ada 3 bahagian. 1, 2, 3. Ada jawapan pertama atau. 3 atau tu. Maksudnya ada 3 jawapan. Itu kita buat apa ni? Satu kaedahnya kita panggil dia penyempurnaan kuasa 2. Okay? Satu lagi kaedah yang saya favorite, saya ambil menggunakan formula. Menggunakan formula yang saya suka buat adalah menggunakan formula. Supaya kamu tengok. Contoh jawapan yang saya bagi pun saya ambil yang kedua. Yang menggunakan formula. Kalau guna formula, apa cerita dia? Kalau guna ni, dia nak guna formula. Formula yang pertama sekali kita kena ambil formula paksi simetri. Paksi simetri. Apa formula paksi simetri? X sama dengan negatif B per 2A. Ini kita bagi dia formula paksi simetri. Dah dapat formula paksi simetri, X ni kamu kena masukkan ke dalam Fx. Y. Masukkan. Itu kita panggil dia menggunakan formula paksi simetri. Bila kita dapat X dah dapat, masuk dalam Fx dah dapat, kita akan dapat koordinat dia. Yang X dan Fx kali koordinat Y. Titik ni kita panggil dia titik pusingan. Juga dikenali sebagai titik minimum atau maksimum. Yang mana Fx tu adalah nilai dia. Nilai apa? Nilai minimum atau maksimum. Itu cerita dia. Dah dapat benda ni, baru boleh masuk dalam formula kita. Itu nombor 3, formula kita apa? Fx sama dengan A, X campur P, kuasa 2 campur Q. Masuk dalam tu. Ini kita bagi step, 3 step untuk buat benda ni menggunakan teknik formula. Kita tak pakai teknik yang kuasa 2. Kita padam. Dia ada 3 cara. Saya tunjuk biasanya. Saya akan elak yang pertama dulu. Yang pertama tu, teknik kita panggil dia teknik penyempurnaan kuasa 2 memang dia elak. Jarang guna itu. Contoh untuk soalan ni. Jadi untuk soalan ni, saya keluarkan A dia adalah P, B dia adalah 4 dan C adalah Q. Jadi kita gunakan teknik formula, jadi keluar X sama dengan negatif B per 2A. Apalah ni? Ini apa? Persamaan paksi simetri. Jadi kamu dapat ni, dia akan dapatlah X sama dengan negatif 4 per dengan 2. Kecil kan? Dia akan jadi negatif 2 per P. Pastikan je itu. Okey? Ini namanya apa? Paksi simetri. Ambil ni masuk dalam Y kita. Masuk balik dalam Y ni. Jadi kita akan dapat F fungsi kita, X kita sekarang adalah negatif 2 per P sama dengan, masukkan saja P X negatif 2 per P kuasa 2 campur 4, masuk lagi X ya, negatif 2 per P, kemudian campur Q. Sampai kat sini je untuk soalan jenis macam ni yang kadang-kadang mengelirukan apa kalau nak expand. Tapi saya rasa kamu dah ready semua untuk expand. Jadi saya kata bracket dulu. P negatif kuasa 2 positif 4 per P kuasa 2. 4 negatif 2 negatif 8 per P campur Q. Sini kamu akan nampak P dengan P kuasa 2 ni akan mati. P dengan P bawah dah sama, 4 tolak 8 akan jadi negatif 4 per P campur Q. Dah siap. Ini kita punya F dia, koordinat Y dia. Jadi macam mana nak jadi benda tu? Kita masukkan, susun dalam format kita iaitu Fx adalah sama dengan A X campur P kuasa 2 campur Q. Okay, kita masuk A dulu. Mana cari A ni?
A dia adalah P. Ini apa? Paksi simetri. Negatif. Masuk dalam kurungan akan bertukar menjadi positif. Okay. Ni nilai minimum atau maksimum dia ambil direct letak kat belakang. Okay. Sesuaikan dengan soalan. Dah dapat pun, kalau dah dapat boleh terus. Kalau tak dapat kena tukar. Kalau tak dapat kena tukar. Maksudnya kat mana yang tak sama? Tengok. Yang saya nampak ni okey. Belakang tak sama nampak. Tak sama. Kita kena buat bagi jadi sama. Kena jadikan bagi jadi sama. Maksudnya susul tu kena ubah. Tapi kamu tak payah ubah. Kamu ambil ni, ada je. P X campur 2 per P kuasa 2. Dia dah sama kat pembawah. Salin je. Tambah dengan PQ tolak 4 per P. Dah, selesai. Itu cara dia untuk kita, kalau dia suruh show that. Tunjukkan. Memang akan dapatnya terus. Okay? Markah dia kalau buat panjang ni. Markah 2 je pun. Banyak pun 2 markah je. Sebab dia melibatkan algebra. Tapi kalau tengok yang 4 markah. 4 markah bawah ni. Yang 4 markah tu boleh tengok dia sangat simple tak jadi. Kita pada bila ada formula kan. Pusingan. Bila dah dapat yang ini, kadang-kadang orang tengok, kenapa ni 2 markah? Tengok yang 4 markah pula. Dia tengok yang 2 markah je, tengok yang 4 markah. Jadi, dia bagi apa? Jika titik minimum negatif 4 dan 2. Ini titik minimum. Siapa ni? Ini adalah X, ini adalah Y. Ini X, ini adalah Fx. Siapa X kita? X kita adalah kita dah buat pada X kita. Negatif 2 per P. Samakan dengan negatif 4 tu. Potong-potong, tukar tempat. Akan dapat oleh sebab itu P akan dapat 1 per 2. Settle. Ini nak bagi 4 markah pendek pula cerita dia. Okay. Dah dapat ni pakai Fx lah. Mana kita punya Fx? Kita buat dari mana? P. Jadi kita dapat kat situ Fx kita Fx sama dengan negatif 4 per P campur Q. P dah ada 1 per 2. Jadi saya masukkan berapa Fx kita? 2. Saya masukkan terus kan. Negatif 4 per P adalah 1 per 2. Campur dengan Q sama dengan 2. Sama dengan sebelah. Yang ini kamu akan dapat negatif 8. Q sama dengan 2 campur 8. Dapat 10. Kamu akan nampak. Yang kita buat panjang tadi, sebenarnya markah dia ada sikit kat sini. Untuk hasilkan 4 markah. Ini yang penting macam mana? Yang ini, sebab tu saya fokus kat sini. Macam mana nak tukarkan daripada persamaan biasa kepada bentuk, kita panggil dia bentuk penyempurnaan kuasa 2 untuk topik fungsi kuadratik. Okey? Yang pertama, terus kita pergi 2. Bila dah biasa ni, sebelah tu ni senanglah cerita dia. Tengok. Padam ni dulu. Soalan nombor 2. Soalan nombor 2 dia kata apa? Lengkung Y sama dengan X kuasa 2 campur PX campur Q. Mempunyai titik minimum. Ayat pertama titik minimum. Minimum dia bagi apa? 3 negatif 4. Okay. Dengan menggunakan kaedah penyempurnaan kuasa 2. Nampak? Walaupun dia kata kaedah penyempurnaan kuasa 2, dia kata apa? Cari nilai P dan nilai Q. Seterusnya lakarkan pula. Okay? Walaupun dia kata penyempurnaan kuasa 2, kita boleh guna kaedah tadi sebenarnya. Kaedah menggunakan formula tadi boleh digunakan. Itu saya keluarkan. Contoh saya keluarkan kat sini A 1, B, P, C, Q. Dia tak siap dah kan? Okay? Kemudian kita buatlah X
sama dengan negatif B per 2A. Ini kaedah biasa okay. Ini dah dapat, masukkan negatif B per 2. Sama macam tadi cerita dia lebih kurang. Soalan dia, soalan pasti dia pusing-pusing benda yang sama je. Masukkan dalam Y. Y sama dengan negatif B per 2 kuasa 2 campur B negatif B per 2 itu campur Q. Kita akan dapat Y sama dengan yang ini negatif kuasa 2 positif P kuasa 2 per 4 tolak dengan P kuasa 2 per 2 campur dengan Q. Yang ini kita boleh buat 1 per 4 tolak dengan 1 per 2. Kita akan dapat negatif 1 per 4 negatif P kuasa 2 per 4 campur dengan Q. Okay, itu dah dapat untuk Y. Susun pula bagi cantik dalam bentuk penyusunan kuasa 2. Apa benda? Jadikan dia Y sama dengan A kita 1 X campur dengan P per 2 belakang dia tolak P kuasa 2 per 4 campur Q. Ambil terus. Saya tak samakan ke bawah, tak ada masalah. Kalau tak sama ke bawah boleh je. Cuma saya tak samakan kat sini. Ini dah siap. Okay? Kemudian apa? Kita bandingkan saja. Siapa X kita kat sini? Ni. 3. Mana X kita ni? Jadi, negatif P per 2 sama dengan 3. Negatif P sama dengan 6. P dapat negatif 6. Y negatif 4. Ambil Y ni Y. Negatif P kuasa 2 per 4 campur Q sama dengan negatif 4. Dan P dah ada negatif 6 masuk. Negatif, ni hati-hati. Negatif kurungan baru masuk. Negatif 6 kuasa 2. Per 4 campur Q sama dengan negatif 4. Dan sini akan dapat negatif 36 per 4. Akan dapat negatif 9. Campur Q sama dengan negatif 4. Jadi Q akan dapat 5. Selesai. Okay, 6 markah kan itu tak siap ni. Okey, graf tak? Kita kamu nak lakar graf. Okay, lakar graf tak? Lakar graf. Lakar graf, dia perlukan 3 step juga. Step yang pertama, bentuk. Step kedua, titik minimum atau maksimum. Step ketiga, pintasan Y. 3 orang ni ke? Jadi step pertama apa? Bentuk. Graf kita, senyum. Saya akan tukar senyum dulu. Dah, senyum. Okay. Lepas senyum, titik minimum. Mana titik minimum kita? 3, negatif 4. Jadi dekat minimum ni, koordinat kita adalah 3, negatif 4. Apa guna titik ni? Nak tentukan pasti. Bukan buat pasti dulu. Titik dulu. Betul ni? Bentuk titik kita dah. 3. Sekarang saya tentukan pasti ya. Pasti yang pertama. Kalau sini 3, kosong akan berada di sebelah kiri. Okay. Masa nak letak kosong, tengok pintasan Y. Mana pintasan Y kita? Pintasan Y kita adalah Q. Mana Q kita? 5. Jadi 5 dengan negatif 4 dia tinggi jugalah. Tak betul. 5 dah. Pintasan. Okey, sekarang kosong kat mana? Pintasan X. Pintasan X, pintasan apa? Pasti X. Pasti X negatif 4 dengan 5. Jadi pasti X dia lebih kurang tengah-tengah. X, Y. Yang ni dia diperlukan untuk kamu lukis graf, lakar graf. Dia tak mau yang lain. Dia hanya nak apa? Bentuk graf, titik minimum, pintasan Y. Itu saja yang mesti. Lepas tu saya buat bentuk dulu. Lepas tu graf akan jadi cantiklah kalau buat bentuk dulu. Kalau buat koordinat dulu kadang-kadang saya ingat jadi. Okey? Jom kita tengok B pula. 2 markah je B ni. Diberi bahawa graf fungsi kuadratik tidak bersilang dengan paksi X. Okay. B, fungsi kuadratik dia dibagi Fx
sama dengan 4K X kuasa 2 campur 4 2 tolak K X campur K campur 3. Bila kamu nampak kuadratik, fungsi ke persamaan ke? Pertama, siapa A dia? 4K. Siapa B dia? Oh, semua ni B dia ni. 4, 2 tolak K. Semua B dia. Siapa C dia? Semua ni C dia. K campur 3. Dapat A, B, C, baru tengok soalan dia. Kata apa ni? Apa hint dia? Dia kata, tidak bersilang dengan paksi X. Ini paksi X. Tak kena. Tak kena maksud dia apa? Tiada punca. Bila dia kata tiada punca, apa yang kita perlu ingat? B kuasa 2 tolak 4 AC lebih kecil pada kosong. Bila dia bagi simbol dalam lebih kecil ni, jawapan kita mesti soalan tanya pasal julat. Betul tak julat? Tengok cek. Cari julat betul. Okay? Kalau dia kata apa? Memotong paksi X pada 2 tempat. Memintas paksi X pada 2 tempat. B kuasa 2 tolak 4 AC lebih besar pada kosong. Pun soalan ni, mesti dia tanya pasal julat. Dia takkan tanya nilai tau, julat. Okay? Kecuali satu lagi apa? Kalau dia menyentuh. Kalau dia menyentuh paksi X, yang ni saja B kuasa 2 tolak 4 AC sama dengan kosong. Yang ini saja kalau bukan soalan dia tanya nilai. Itu kita boleh cam. Kalau julat tanya macam mana? Nilai tanya apa? Nilai seorang je nilai. Dia tak ada nilai 3. Nilai 3 sebab beli kain tu. Bukan. Ini nilai satu ni. Okay? Dah dapat ni, terus masukkan B kuasa 2. Ni, ramai-ramai nak kuasa 2. Kuasa 2 kan je, tak apa. 4 apa saja je. 2 tolak K. Kurungan besar, kuasa 2. Dia tu masalah. Ini kuasa 2. Tak payah explain dulu, tak apa. Kemudian ni. Kuasa 2. Tolak dengan 4. A kita 4K. B kita masuk terus je. K tambah 3. Lebih kecil pada kosong. Kan? Cuba kamu tengok banyak-banyak yang kena buat ni. Tengok markah ni dua je. Sebab dia bila melibatkan algebra, pemairan algebra bukan dalam MS. Dia masa tingkatan 3. Dia knowledge pertama ni je, knowledge MS. Tapi kena siapkan juga lah. Tak boleh tak siap lah. Saya akan dapat saya kembangkan ni. Kembangannya akan 8 tolak 4K. 2. Kembangkan belakang ni. Saya kembang satu-satu dulu. Ni dulu. 16K. Kenapa saya buat tadi tak buat terus? Ini boleh kurangkan kita punya cadence. Ini akan dapat 64. Tolak dengan 2 kali 4. 8 kali 8, 64 juga. 64K campur dengan 16K kuasa 2. Tolak dengan 16K kuasa 2. Tolak dengan 48. Langgar ni orang ni. 48K. Lebih kecil pada kosong. Kuasa 2 mati. Yang tinggal apa? Negatif 64 tolak dengan 48. Kita dapat 64 tolak 16K. 16K. Lebih kecil pada kosong. Pisahkan negatif 16K. Negatif 64. Bila kamu pindahkan negatif dari bahagi, simbol tu akan bertukar. Jadi, simbol ni bertukar bila? Kalau kita buat pembahagian negatif. Negatif 64 per dengan negatif 16. Jadi, K lebih besar daripada 4. Siap cerita dia. Betul. Kenapa saya salah? Saya salah kira ke?
Dia bagi 47. Sama ada dia salah ataupun saya salah dia. Cuba tengok ya. Nanti Okay. So macam dah okey. Kita tengok dulu kadang-kadang buku pun tak tentu tak. Bagi jalan juga. Ataupun saya salah ataupun dia salah. Salah satu salah. Tapi saya dapat kalau ikut ni memang dapat K lebih besar daripada 4 sahaja. Okey? Tengok terus. Topik seterusnya, statistik. Tengok statistik lah. Statistik ni dia memang antara soalan yang berdasarkan formula juga. Banyak formula. Ini antara topik yang paling banyak formula. Okay? Cuma cara mudah ada sebab kita boleh guna calculator. Cuma cekap tak cekap je lah. Okay? Tengok. Nombor 3. Dia bagi jadual. Jadual 3 menunjukkan data bagi umur taburan umur 50 orang pekerja syarikat Maju Jaya pada tahun 2014 iaitu dia bagi data dia 26, 30, 31, 35, 36, 40, 41, 45, 46, 50, 51, 55, 56, 60. Benda ni kalau kamu tengok dalam exam kamu kena tulis mula buat jadual baru. Buat jadual baru okey. Sebab ni kertas 2 yang ini bilangan pekerja adalah F kecil. Simbol dia untuk kegerapan dia 11, 5, 10, 10, 6, 4, 4. Okey. Dah dapat kat sini kalau kamu tengok cerita dia. Soalan pertama dia minta apa? Diberi bahawa 50% pekerja di syarikat tersebut berumur melebihi N tahun. Okey. Kalau dia minta 50%, maksudnya kamu kena cari nama dia median. Ini okey. Kalau dia minta 25%, kamu kena buat namanya kuartil pertama. Kalau tiba-tiba soalan tahun ni dia ubah, dia letak apa? 75%. Ini maksudnya kena buat apa? Kuartil ketiga. Okey? Itu cerita dia pasal apa? 5% median kuartil pertama, kuartil ketiga. Jadi bila nampak 50%, kesimpulan kita median, keluarkan formula median. Median sama dengan L campur dengan 1/2 N tolak F besar dengan F kecil kali dengan C. Jadi dekat table kita ni, benda yang kita tambah, yang pertama kita kena tambah L. Sebelah kiri. L. Kemudian F besar belah kanan. Itu biasanya kita tambah. L lower. F besar. Tak payah semua. Tak payah semua. Yang penting F besar ni kena semua. L tak payah semua. F besar. Kekerapan lembutkan 11. 11 campur 5. 16. 16 campur 10. 26. 26 campur 10. 36. 36 campur 6. 42. 42 campur 4. 46. 46 campur 4. 50. Okey. Kemudian untuk median. Nak buat siapa dulu? Median kita kena kira setengah pada N dulu. Apa N ni? N ni dah. N juga adalah sama dengan jumlah kegerapan. Jadi 1/2 N 50 bagi 2. Kita buat dia dulu. 25. Okey. Kemudian tolak F. Siapa F? Kamu kena ingat. Betul dia senang je. Nombor atas ni dia tak boleh negatif. Dia tak boleh negatif. Jadi 20 kalau kamu salah tolak tak boleh. Dia tak boleh negatif. 25. Kat mana 25? Kamu pergi tengok sini. 11. Belum. 16. Belum. 26. Yes. 25 duduk dekat 26. Kotakkan semua dia ni.
Bila dah kotak maksudnya 25 nak tolak apa? Kekerapan longgokan sebelum. Dia tak boleh tolak yang ni. Kalau kamu salah letak, kamu ambil 25 tolak 26, negatif. Dia tak boleh salah. Dia mesti dapat positif atas ni. 25 akan tolak dengan 16. Per dengan kekerapan dia sendiri. Sebelah dalam kotak. Kekerapan diri sendiri. 10. T. Selang kelas. 26 sampai 30. Pakai jari boleh? Kan 26, 27, 28, 29, 30. Jadi C kita adalah 5. Lower dalam kotak. Pergi sampai ujung. Sini lower. Kalau confuse ambil lower, ambil 2 ekor ni. 35, 36. Siapa tengah-tengah? 35.5. Itu lower ni. Kadang-kadang bila ada perpuluhan, kita confuse. Kalau confuse, kita ambil orang sebelum dia, kita buat purata. Sama, dapat kita panggil dia sempadan bawah. 35.5. Sampai kat sini dah boleh guna kalkulator. Baik? Bila kamu guna kalkulator, kamu akan dapatlah jawapan tu 40. Apa 40 ni? 40 tu adalah dia punya apa? Bilangan. Bilangan pekerja. Bukan bilangan pekerja, sorry. Tahun. 50 N tu adalah tahun. Tahun. 50% bekerja melebihi 40 tahun. Okay. Itu cerita pasal apa ni? Pasal median. Kalau dia ubah jadi kuartil pertama, efek dia kat sini je. First ni. Kuartil pertama dia akan jadi 1/4. Buat dia dulu. Contoh, kalau 1/4 daripada 50, kamu akan dapat. Dia akan dapat apa? 12.25. Kat mana? Sini. Buat kotak dia. Lain semua follow yang sama. Kalau dia nak 75, sama juga. 75 kita akan dapat lebih kurang. Kalau 50, 75 kita akan dapat 37 poin apa? Lebih kurang lah 37. Jadi kat mana? Dia duduk dekat sini. Dekat 42. Ini namanya kuartil ke-3. Buat benda yang sama. Cuba ada satu lagi. Dia minta apa? Julat antara kuartil. Yang ni panjang cerita sikit. Sebab julat antara kuartil, formula dia adalah kuartil ketiga tolak dengan kuartil pertama. Kamu kena cari yang 75%, kena cari yang 25%. Dua benda kena cari. Formula tak ada, dia tak bagi. Pinjam formula median. Pinjam formula median. Okey, kita masuk B. B soalan dia yang minta, jadual masih ada. Soalan ni dalam kertas 2, jadual kita dah buat. Walaupun kita dah conteng, tetap dikira sebagai jadual kita. Dah ada. Pada hujung tahun 2014, beberapa orang pekerja dari kumpulan 41-45 ini telah berpindah ke syarikat lain. Manakala 3 orang pekerja dari kumpulan 56 dan 60 telah bersara. Okay. Diberi min umur pekerja yang tinggal pada akhir tahun ialah 39. Jadi kita ada berlaku perubahan kat sini. Perubahan macam mana perubahannya? Yang pertama, dia bagi tahu situ 4145 telah berpindah ke syarikat lain. Beberapa telah berpindah. Maksudnya 4145 ada 10 orang, dia telah pindah. Maksudnya 10 tolak beberapa. 10 tolak beberapa. Okey. Kemudian kat sini 3 orang pekerja daripada kumpulan 56 hingga 60 telah bersara. 60 telah bersara. Maksudnya dah tolak, direct tolak 3 orang tu. Jadi tinggal orang. Jadi jadual kita yang baru, saya akan buat jadual. Jadual baru saya akan gunakan X. X dengan F yang baru. Apakah X? X adalah titik tengah. Sebab benda ni melibatkan apa? Min. Bila dia bagi min kat sini, kita kena cari titik tengah. Okey? Jadi titik tengah dia X 26, 30. 26, 27, 28. Kita dapat 28
31, 32, 33. 33. Ada 38, 43, 48, 53, 58. Okey. Berapa ini masih lagi 9 orang. Ini masih lagi 5 orang. Ini masih lagi 10 orang. Yang 43 sekarang dah berubah jadi 10. 3 tak tahu berapa orang keluar. Kan? 48, 6, 4, 1. Berlaku perubahan. Jadi jumlah keseluruhan juga telah berubah. Tadi asalnya ada 50 orang. 50 orang tolak 3, tinggal 47. Tolak X pula. Jadi kat sini 47 tolak X. Bilangan akhir kita. Bilangan hasil tambah semua. Sekarang kita boleh buat min. Macam mana nak min? Min darab lah cerita dia. Darab. Darab satu-satu boleh. Nak buat panjang terus pun boleh. Tak ada masalah. Jadi kita letak min dia. Min asal dia berapa? 39. 39 sama dengan 28 darab 11. Campur 33 darab 5. Campur 38 darab 10. Campur 43 darab dengan 10 tolak X. Campur 48 darab 6. Campur 53 darab 4. Campur 58 darab 1. Bahagi betul semua 47 tolak X. Jadi kena buat algebra. Bila buat algebra kita akan kira semua yang atas ni kecuali X. Saya akan kira itu. Kita guna equation saja untuk dapatkan equation je. Iaitu yang ini akan naik ke atas. 39 ni dia akan naik jumpa dengan 47 tolak X. 7 tolak alpha X. Betul? Lepas itu buat equation alpha. Stop ni equation. Yang lain. 28 campur darab 11. Campur 33 darab 5. Campur 38 darab 10. Campur 43 kurungan 10 tolak X. Campur 48 darab 6. Campur 53 darab 4. Campur 58 darab 1, 58. Okey, nampak. Dia semua kita buat pakai equation ya. Terus panjang equation ni buat ni. Sebab kita nak cari nilai X ya. Lepas tu kita buat shift calculate. Akan dapat terus, saya dapat nilai X saya 2 direct. Tu dia jawapan terus saja. Tak payah kita kira semua ni, kita tunjuk dalam kerja. Dapat oleh sebab itu X sama dengan 2. Kita pakai calculator saja. Okey, sebab tu kamu tengok markah ni tak banyak, 4. Niat tahu macam mana. Faham tak? Pasal jadual ni penting. Jadual sebagai dalam kerja. Okey? Boleh? Ini dah biasa buat. Saya target kalau masuk yang ini, median. Tahun ni memang ramai cikgu target median pun. Median ataupun dia bagi kita sama ada kuartal pertama, kuartal kedua, macam tu cerita dia. Okey? Terus pula. Yang ni kalau tak biasa buat, nombor 4 ni, memang ramai sangkut. Sebab apa sangkut? Dekat table dia tu. Table dia kadang-kadang bila dia bagi macam ni, mula jam. Table. Kenapa pula dia bagi macam ni pula? Dia tak bagi penuh ni. Kan? Tengok nombor 4 Okey. Nombor 4 kat situ, masalah dia. Masalah dia. Jangan soalan ni dia bagi dalam bentuk lebih kecil 5, 10, 15,
20. Nobody wants to 5. 10. Lepas tu kumulatif frekuensi ni kekerapan lombokan dibagi 2, 11, 21, 29, 37, 40. Problem dia kat sini, ni. Boleh ni. Kita tengok betul kan? Okey. Cuma kamu tengok contoh Untuk bilangan soalan. Bila dia bagi tu bilangan soalan mana ada kosong. Dia tak boleh kosong. Sebab tu kita kena tukar benda ni menjadi kosong tak boleh. Dia mesti start lah bilangan soalan paling kecil apa? 1. 1 sampai adakah kita ambil 5? Sama dengan? Yes, kena ambil 5. Kita tukar 1 hingga 5. Ni dah tahu dah cerita dia 6 hingga 10. Kemudian 11 hingga 15. Okey, 16 hingga 20. 21 hingga 25. 26 hingga 30. Ini penting. Kalau bagi tadi kadang-kadang takut. Kena jaga. Okey. Kemudian kekerapan lombokan. Sebelum kita buat kekerapan lombokan, kita kena ada kekerapan dulu. Baru kita buat kekerapan lombokan. Ada kekerapan lombokan ni 2, 11, 21, 29, 37, 40. Okey. Macam mana kita nak buat kekerapan ni? Ini kekerapan lombokan. Kekerapan dia tolak. Dia tolak. Maksudnya dia start yang pertama. 2 tak ada tolak siapa? 2. 11 tolak 2, 9. 21 tolak 11, 10. 29 tolak 21, 8. 37 tolak dengan 29, 8. 40 tolak 37, 3. Dia kena tolak. Itu kita cerita ya. Bila dah dapat jadual dalam statistik, jadual adalah penting. Okay. Bila dapat jadual, tengok soalan dia. Soalan minta apa? Julat antara kuartil. Cerita panjang cerita dia ni. Julat antara kuartil julat. Bila julat antara kuartil, macam tadi saya kata, apa formula kita? Julat antara kuartil. Jadi kita akan letak pada formula kita melibatkan Q3 ataupun K3 tolak K1. Iaitu sama dengan kuartil ketiga tolak dengan kuartil yang pertama. Yang ini yang kita panggil dia. Ramai pelajar sangkut bila buat. Okey? Jom. Apa K3? Keluarkan formula dia. Formula tak ada. Pinjam formula. Formula apa kita pinjam? Median. Lower campur 1/2 N tolak F per dengan FM. Itu dia bagi, yang tu je dia bagi. Kita kena ubah slide dengan K3. Apa K3? Kuartil ketiga. Jadi lower tetap lower, campur ketiga. Maksudnya 3/4. Itu 3. 3/4 apa? N. Tolak dengan F sama. Cuma bawah dia F. Kalau kamu tak tahu tulis apa, tulis F sudah. Sebenarnya kat sini kita tulis adalah FQ3. Kuartil ketiga. C. Tolak. Yang pertama pula, sama cerita dia L campur dengan 1/4. 1/4 N tolak F per dengan FQ1. C. Formula kena letak. Bila letak formula baru senang kita ganti. Macam mana nak start? Kena start sini dulu. Ini pun start sini dulu. Kita akan start dulu. Apa cerita dia? Dua kurungan ni dulu. Okey. Semua ada 40. 3/4 ke 40? 30. Dari 30. Dari 30 jumpa dekat 37. Yang ini tempat kita panggil dia tempat untuk kuartil ketiga. Dah boleh isi dah nampak? Siapa sebelum? 29. Positif? Yes. Kalau negatif salah? Positif. Siapa dia punya frekuensi dia? Tengok sebelah. 8. Berapa dia punya size plus dia? 1, 2, 3, 4, 5. 5.
Lower dia berapa? 21 dengan 20. Sini akan dapat 20.5. Lower dia. Tetap. 20.5 campur. Jangan lupa kau tak letak campur di dalam cerita dia lain. Cerita dia jadi. Habis satu. Tolak. Pergi sini dulu. 1/4 daripada 40. Maksudnya 10. Kat mana 10 tengok? 10 duduk dekat 11. Sini kita punya Q1. Sebelum tolak 2. Frekuensi dia 9. Saiz kelas dia 5. Lower dia 5 dengan 6. 5.5. Dapat dah cerita dia. Itu kita panggil dia kuartil pertama kat situ. Dapat dah jawapan kat situ kalau kamu tengok cerita dia. Bagi situ 11.8. Kita dapat jawapan, campur semua dapat 11.18. Jawapan saya bagi. Cuma nak tengok macam mana nak start buat tu. Nak ambil kat mana, apa data nak kena tengok. Okey? Cerita dia. Sekarang kita tengok cerita B. Dia sebenarnya yang banyak markah dia dekat A ni. Dekat A ni, kalau kamu tengok A ni sebenarnya 4 markah dah. B 1 markah je. Bilangan pelajar yang telah menjawab sekurang-kurangnya 21 soalan. Apa maksud bilangan pelajar yang menjawab sekurang-kurangnya 21 soalan? Kat mana ni 21 soalan ni? Okey. 21 soalan kat mana? Bilangan soalan mana? Bilangan soalan. Ni bilangan soalan. Ini kita panggil dia bilangan soalan. Jadi 21 soalan mana? 21 soalan, 2 orang yang terlibat. Sini terlibat tak? Tak terlibat. Yang terlibat adalah ni 2 orang ni. 2 orang ni yang terlibat. Apa maksud sekurang-kurangnya? Maksudnya simbol sekurang-kurangnya. Kurangnya simbol dia lebih besar atau sama dengan. Okey? Maksudnya kita kena ambil mana? Lebih besar atau sama dengan berapa soalan? 21. Jadi kita ambil dekat 21 ke atas. Lepas tu kamu tengok. Dia nak bilangan. Jawapan kita apa? 8 campur 3. Sama dengan 11. Itu je. Satu markah. Ini kadang-kadang sangkut. Ada belajar. Cikgu, A saya boleh buat, B sangkut. Tak apa, jangan risau. B satu markah. Kamu kena ingat, biasanya melibatkan benda yang knowledge untuk dalam statistik, benda yang kita tengok, tangkap terus. Tengok, dia kata mungkin lebih daripada 15, lebih daripada 10, kurang daripada 5. Benda tu yang dia akan tanya untuk knowledge. Okay? Topik statistik. Habislah cerita untuk statistik. Lebih kurang lah saya target. Biasanya median, julat antara kuartil betulah. Kita target dia masuk. Selain daripada mean. Mean memang favourite. Cuma kita tak nak. Yang kita tak nak tu minta tolong janganlah bagi variance dengan standard deviation. Panjang cerita dia. Variance dengan sistem tawar tu panjang sikit. Kalau boleh biar bagi median tak apa. Median ni walaupun ada formula. Kalau kita tahu buat sekejap je kita buat. Okay? So kita tengok soalan yang menjengkelkan. Menjengkelkan nama. Itu apa? Trigonometri. Okay, topik ni memang kalau kamu tengok masa belajar memang tak best gila. Cuma yang ponok dia apa? Dia ada 3 topik yang shock. Iaitu yang pertama pembezaan, pengambilan, trigo. Dia shock kat mana? Kalau kamu lepak kat kantin tu, kalau sekolah kamu memang jarang pergi sekolah dah kalau dulu dah kan. Sekolah lepak kat kantin, ambil satu kertas, buat soalan pembezaan, pengambilan, usi trigo. Kalau kau tengah buat tu, adik-adik kau lalu semua, form 1, form 2, form 3, form 4 lalu tengok kau buat, dia rasa gempak gila abang. Sebab benda tulis tu benda yang canggih. Dia jarang tengok. Sebab tu perbezaan pengambilan selalu. Sebab tu kalau kau tengok cerita kat TV, kalau ada cerita tentang pakar mat, benda tu kau boleh nampak. Simbol pengambilan, perbezaan, trigo, ada sin, tan, x, apa benda. Penuh-penuh dah cakap lah. Benda tu cerita. Sebab benda tu orang jarang tengok. Dan benda-benda orang tak tengok. Orang biasa tengok. Ini trigo, doktor takut.
Pelajar tengok terigu je, dapat terus. Okey. Kita tengok cerita dia. Sebenarnya markah ni banyak ni. 6. 6, 5, 6, 5, 6, 7 boleh bagi. Okey. Kes 6. Langkah terus saja. Langkah, graf, sin, tinggal lah. Y sama dengan sin 2X. Untuk X berada di antara 0 dengan 2 pi. Okey. Kalau kamu tengok soalan yang macam ni, lakaran ni soalan bonus lah. Sebab untuk lakaran graf, lakar graf terigu. Benda pertama, kita akan tengok graf apa. Graf apa? Nombor 2, kita akan tengok dia punya amplitude. Amplitude. Lepas dia amplitude, nombor 3, kita akan tengok dia punya frekuensi. Frekuensi kan? Lepas tu baru kita tengok, bila dah buat frekuensi, dia kena tengok dia punya julat. Kalau kamu tak tengok julat, dulu tak apa, buat frekuensi dulu. Frekuensi, kemudian julat dia, kemudian padam. Kadang-kadang banyak sangat pun tak jadi. Cerita dia tak apa. Graf apa? Yang ni bahaya. Graf ada 2 jenis. Ada 2 jenis saja graf dalam fungsi terigu, 2 jenis. Iaitu graf positif atau graf negatif. Itu kena hati-hati. Jadi contoh macam ni, kalau saya bagi Y sama dengan negatif 3 sin X, formula ni kan? Contoh. Yang ini maksudnya, graf dia graf apa? Graf dia adalah graf negatif. Negatif ni bukan 3 yang punya. Kita ingat negatif tu sin yang punya. 3 ni apa? 3 ni amplitude. Amplitude tinggi. Yang ini adalah frekuensi. Berapa banyak graf nak kena buat? Frekuensi adalah berapa banyak graf nak kena buat. Contoh, graf apa? Graf sin. Berapa yang sedikit dia? 1 je. 1. Berapa graf nak kena buat? 2. Itu dapat tu okey. Terus buat. Buat bagi cantik. Kamu pakai kertas kajang tau. Kalau kertas kajang tak apa, tak ada masalah. Sebab ketinggian yang penting. Biasanya kalau ketinggian ni, kalau 1 amplitude, biasanya saya akan ambil dalam 2 line lah. 2 line. 2 line tu. Kertas kajang tu, ambil 2 line. Jangan ambil 1, mimpi sangat. Ambil 2. Okay, graf sin. Berapa banyak nak kena buat graf sin? Kena buat 2 graf sin. 1. Kalau sangkut tahan nafas kejap lah. Kan? Lemak. 2. Okey. Dia cantik dia. Cantik dia terpulang. Kalau kamu nak bagi cantik, saya pun sengit. Kalau bagi cantik, kita bahagi 2. Bahagi lagi. Dapat tengah-tengah cantik. Bentuk dia, kalau betul dah dapat pakai. Bentuk betul, maksudnya siapa-siapa pun tengok, graf sin. Okey. Amplitude dia, sini 0, 1, kena tulis amplitude. Frekuensi dia, kena tulis. Ujung sekali 2 pi. Yang ni pi. Okay. Benda ni, seko ni kita panggil period. Tapi kamu tak belajar sangat dalam topik dia. Period. Periodnya maksudnya, satu graf sin tu berapa? Sampai berapa? Kita panggil dia period tu. Itu kadang-kadang saya tak pernah jumpa di soalan SPM tanya pasal period. Bahasa Melayu kita panggil dia kala. Dalam fizik ada. Ini graf siap. Cukup. Letak je pasti. Kalau dah letak pasti, terlupa tak ada masalah. Pasti Y, pasti X. Nama graf. Kalau terlupa pun tak ada masalah. Y sama dengan sin 2X. Ini senang kalau soalan sin, direct. Tapi soalan sin jarang masuk exam. Jarang masuk exam. Cuma sin ni basic. Belajar, buat sin. Jarang masuk exam. Yang selalu masuk exam apa? Cos. Cos selalu masuk exam. Soalan B. Seterusnya, dengan menggunakan pasti sama, lakarkan graf sesuai untuk mencari bilangan persamaan. Ini macam serta lah. 2 sin 2X campur 1 sama dengan X per pi. Apa saya buat? Untuk sama-sama, saya akan bulatkan dulu. Saya nak dapatkan Y. Sin 2X.
Sini ada sin 2x. Kan? Boleh substitute dulu. Contoh, kalau nampak macam ni, kau boleh teknik substitute. Dia kena 2y. Boleh buat macam ni terus. Sebab nampak. Kalau tak nampak, kita kena bagi nampak sampai dapat sama baru letak y. Ni dah nampak senang lah cerita dia. 2y sama dengan x per pi tolak 1. Dan y sama dengan x per 2 pi tolak 1 per 2. Masa bahagi itu seorang-seorang. Jangan bahagi yang ramai. Jangan bahagi panjang. Tak jadi. Persamaan gaya lurus dia y sama dengan mx tambah c. Dia asing-asing. Dah dapat macam ni senang. Terus nak buat 6 kotak. 6 kotak maksudnya kita hanya perlukan ada x dan y dan 2 koordinat sahaja untuk gaya lurus. Dan biasanya koordinat kita ambil 0 dan 2 pi. Ujung-ujung. Biasanya lah. Kalau tak boleh 2 pi, reverse pergi pi. Tak ada masalah. Contoh, biasanya kalau 2 pi dia akan jadi senang. Contoh 0. 0 tutup terus dapat negatif 1 per 2. Tutup terus. Settle. Okay. 2 pi. 2 pi bagi 2 pi 1. 1 tolak 1 per 2. 1 per 2. Kaedah dia. Pergi pula lah. 0. 1. Ini 1 per 2. Negatif 1 per 2 apa? Dah. Buat ni nampak. Okey, sini 1 per 2. Kemudian 2 pi 1 per 2. Dah. Sambung dia. Bulatkan dia punya pintasan. Jadi kita akan dapat jawapan 3 penyelesaian. Ini contoh soalan yang senang. Dan kebanyakan juga ramai juga saya tanya kawan-kawan saya, ramai juga target soalan fungsi trigo kali ini mungkin akan senang. Sebab berdasarkan pengalaman 2-3 tahun lepas, ramai pelajar tinggal. Contoh tahun lepas, ramai marah tu tinggal marah. Kata soalan fungsi trigo tahun lepas tu bukan level SPM A level. Bila buat balik, tiba-tiba tengok punya SPM punya. Okay? Tengok. Ini cerita dia. Contoh pertama. Jom kita tengok contoh kedua. Yang ni awal-awal sebagai senang sikit lah. Jom kita. Yang ni yang kedua biasanya dia akan susah sikit. Sebab dia dah ada. Faham yang ni? Yang seterusnya senang sikit lah. Sebab basic dia dah ada ni. Basic dia ni. Okay, jom kita tengok nombor 4. Setelah dia bagi lakar graf. Lakarkan y sama dengan negatif 4 sin 3 per 2 x. Untuk x 2 pi kosong. Okay. Bila kamu dah faham apa benda ni, senanglah. Kan? Tadi saya dah cerita macam mana nak lakar graf. Benda pertama, graf apa? Graf negatif sin. Dia nampak tu. Itu bukan graf sin. Itu graf negatif sin. Okay. Nombor 2. Berapa dia punya amplitude? Amplitude dia 4. Ketinggian dia 4. Kalau 4 atas 4 bawah 8 je dia. Kan? Kemudian nombor 3. Berapa graf? Frekuensi. Berapa graf? 3 per 2 maksudnya 1,5. 1,5. 3 per 2 adalah 1. Buat 1 graf, buat separuh graf. Itu namanya 1,5 graf. Okey? Sekarang kita dah boleh nampak. Dah nampak tu terus boleh buat langkah aja graf. Cuma masa yang amplitude 4, kalau kertas kamu pakai 4 lah. Pakai 4 garisan tu. Kertas kajang kamu tu pakai 4. 4 atas, 4 bawah. Kalau exam kan. Ini saya buat lebih kurang lah Maksudnya amplitude tu yang punca dia. 4 atas, 4 bawah. Okay. Graf sin. Berapa banyak nak buat? 1,5. Tapi kali ni saya nak bagi cantik sikit lah. Kita cantik. Separuh. Kita punya anggaran. Separuh 1. Okay. Separuh. Okay. Sini betul 1,5. Kita buatlah graf sin. Graf apa? Negatif sin. Negatif sin macam mana? Bawah tu. Cantik sikit ke tengah. Banyak ke tengah. Nampak? 1 graf. Lagi tu 1,5 separuh ni.
Nah, selesai cerita dia. Graf. Yang merah-merah tu tak ada apa sebab yang tu kamu punya apa? Line dekat kertas kamu kan. Macam tu je cerita dia. Apa nak letak kat ujung? Ujung ni sentiasa 2 pi. Dah siap yang ni, ujung sentiasa 2 pi. Kalau sini dia ubah, kemudian kita padam. Kemudian kita padam. Lepas tu kita nak apa? Yang tengah ni. Tengah tu. Pi. Tak perlu yang ni tengah. Cikgu sini apa? Tak boleh lah. Kita hanya perlu tahu 2 pi kat mana, pi kat mana. Sebab tinggi dia 4, 0, negatif 4. Dah. Tak nama. Okay, Y. Nama Y sama dengan negatif 4 sin 3/2 X. Dah, siap. Cara kita lukis graf. Boleh kamu dah biasa buat sekejap buat graf ni. Sekejap. Okay. B. Tengok B. Soalan B ni pun ganas juga. Dia soalan, ni contoh soalan mengganas ni. Dia begini buat. Seterusnya, dengan menggunakan bahasa lakar satu graf yang sesuai. Okay. Lakar dan satu graf yang sesuai. Okey, kalau dia bagi tahu satu graf yang sesuai, kamu kena hati-hati. Sebab satu graf dia boleh jadi garis lurus dan dia boleh jadi juga bukan garis lurus. Nampak? Kan? Tapi kalau dia kata lakarkan satu garis lurus yang sesuai, confirm garis lurus. Senang. Contoh macam ni, dia boleh jadi garis lurus, bukan garis. Kita kena faham masa dia buat persamaan kan. Persamaan dia bagi apa? 4 sin 3/2x tolak pi per x sama dengan kosong. Barang dia senang. Kan? Jadi, kita dah nampak terus kat sini, kamu tengok. Yang ini negatif 4 sin. Yang ni 4 sin. Jadi saya bulatkan situ. Saya dah boleh ganti dengan apa? Negatif y. Tolak dengan pi per x. Sama dengan kosong. Saya pindah ni ke sebelah. Jadi saya dapat y sama dengan negatif pi per x. Bila x kat bawah, maksudnya apa? Dia bukan garis lurus. Dia graf apa? Salingan. Dia graf salingan. Macam mana salingan negatif? Ingat balik dalam mat. Graf salingan ada dua. Kalau negatif, dia mesti mula belah kiri. Kemudian dia habis belah kanan. Itu cerita dia. Mula belah kiri, dia habis belah kanan. Okey, untuk soalan kita, siapa yang terlibat? Belah kiri ada? Tak ada. Kita dapat kata, kalau dia positif. Positif belah mana? Kalau positif, dia melibatkan kanan dengan kiri. Kalau terigu, dia tak boleh terlibat belah kiri. Yang ni saja. Kalau dia positif. Sekarang dia negatif, di bawah je. Jangan dapat koordinat. Kalau graf dia bukan garis lurus, kamu kena ambil sekurang-kurangnya 3 koordinat. Panjang sikit. Kalau garis lurus tadi, 2 je dah sambung. Ini sekurang-kurangnya 3. Sebab apa? Contoh, boleh ke X kosong? Tak boleh. Mana boleh X kosong? Pi bahagi kosong. Kau tekan kalkulator je, kau terus dapat apa? Math error. Kosong tak boleh. Okay? Y kosong boleh ke? Y kosong. Y kosong. Dia tak pakai Y kosong. Kita pakai koordinat kita je. Pi 2 pi. Kenapa 3 kosong? Tengok nanti. Jadi pi dulu. Kalau pi maksudnya pi bahagi pi. Negatif 1. Nah. 2 pi. Pi bahagi 2 pi. Negatif 1/2. Apa kat sini? Biasanya kita akan ambil tempat yang sebelah. Selain kosong. Tak apa selain kosong? Sini. Siapa situ? Boleh ke situ? Tak boleh situ sini? Tukar sini. Ambil yang siapa pun. Contoh, saya main ambil je. Saya nak ambil pi per 2. Sekarang sebelah sini lagi. Tak kisah kat mana. Kita tak nak tunjuk kat graf ni ke apa. Ke nanti kita buat kat mana. Ataupun kalau nak senang, kamu tengok sini macam mana cerita dia. Contoh, tengok sini. Ini pi. Kamu bagi. Bila kau bagi, ada nampak 1, 2, 3. Bagi 3 je tu. Senang 3. Kalau bagi 3, pi per 3 senang 3. Boleh buat pi per 3. Mana senang? Buat. Kalau pi per 2, kau bajet-bajet dekat tengah kan. Ambil hentam dekat tengah. Boleh je. Apa-apa boleh. Contoh kalau pi per 3, kalau kamu ganti sini, sini akan dapat jawapan kita negatif 3.
Plot lah. Kan? 4, 1, 2, 3. Negatif 1, negatif 2, negatif 3. Negatif 3 sini. Pi negatif 1 sini. 2 pi negatif 1 per 2 sini. Tengok. Nah, sambung. Garis dia akan jadi apa? Garis dia akan jadi apa? Bentuk salingan. Daripada bawah dia sambung titik ni pada habis. Bentuk dia macam ni. Kita dah tahu bentuk dia. Kan? Nanti buat pada sini lah nak kena pula bawah ni. Ya Allah, kita cukup pula ni. Okey? Dapat jawapan. Berapa jawapan? 1, 2, 3, 4. 4 penyelesaian. Selesai. Itu cerita dia. Kan? Untuk fungsi seribu. Kan? Agak bolehlah lebih kurang kan. Saya target ni janganlah sama sangat pun tak sure sangat. Lebih kurang saya target. Kalau ada yang saya buat ni kan menjadi alhamdulillah kan. Cuma dia tukarlah course ke sini kan. Cuma saya rasa tahun ni tak ada modulus. Gerak modulus mungkin tak ada. Tambah tolak mungkin ada. Kemudian kan kadang-kadang je saya tolong kamu lagi lah kalau ada tambah tolak. Cuma tahun ni kita target macam ni. Gerak negatif yang kita target. Okey. Termasuk bahagian seterusnya vektor pula. Vektor ni kamu dah biasa. Saya dah ajar kamu banyak kali vektor. Dah cakap lah macam ni. Macam ya. Okey, nombor 6. Vektor. Nombor soalan tu nombor soalan asal je. Itu dia je nombor 6 lah, kadang-kadang nombor 3 lah. Kan? Okey, vektor. Macam biasa, kalau dalam exam, kalau kamu mampu, kalau boleh mampukan, kalau boleh lah mampukan. Tolong lukis. Itu saja permintaan kepada cikgu ni. Kan? Tolong lukis semula. Sebab banyak dalam kerja untuk vektor melibatkan lukisan. Ini dibagi siap lah. D, A, O, A, B, A, C, D. Okey. Yang pertama, dia minta kat situ, dia kata ada nisbah. Perkataan nisbah dia bagi tahu kat situ. OA, CB, 1, 2. OA nisbah dengan CB 1 nisbah 2. Jadi OA 1, CB 2. Maksudnya selalu ada orang ni kalau lagi nisbah macam ni. Kan? Jadi sini akan jadi automatik, sini akan jadi 2A. Okay. Kemudian dia bagi tahu apa lagi? OC, OD. OC nisbah OD. 3 nisbah 1. OC 3, OD 1. DC akan jadi 2. Okey. Kita tengok seterusnya. Tunjukkan AE sama dengan HAD. AE sama dengan HAD. Kemudian OE sama dengan KOB. Okay. Dah dapat benda ni, kita dah boleh jawab soalan dia. 2 markah je A dia. Simple je. A dia bagi tahu apa? A tunjukkan bahawa OE sama dengan HD campur 1 tolak HA. Ni biasanya ramai ada boleh buat lah. Sebab dia nampak cerita dia. Kiri dan kanan tu apa jadi cerita dia. Apa? OE ni? Jadi OE kita ada mana? OE. Kita ada apa? OA, AE. Macam boleh buat. Kita tengok apa yang dibagi. OE sama dengan KOB. Boleh tak kita buat OB? Boleh KOB kalau pakai KOB pun boleh. Tapi soalan dia kata kat sini. Dia suruh tunjukkan. Bila dia suruh tunjukkan, maksudnya kita nampak ni kita kena ada huruf K.
bukan A. Jangan salah ambil. Dia kata dia nak mesti ada huruf H. Kalau mesti ada huruf H, siapa terlibat ni atas. Kita kena kaitkan dengan AE. Itu jangan salah ambil cerita dia walaupun orang tak. Jadi OE saya tu, saya akan gunakan ini ya. Banyak ni. AE. Jadi OA campur dengan AE. Baru jadi cerita dia. Nampak? Jadi OA kita mana OA? A. Tambah AE. Mana AE? AE dia kata ni. HAB. Dah muncul H tu. Baru kita masukkan siapa AB dia. HAB. AOOD. Kita akan dapat A campur H. AO lawan arah negatif A campur dengan OD B. Dia dah jadi cerita dia. Cuma sekarang ni kalau kamu tengok cerita dia nak mesti macam dia bagi. Dia nak mesti macam dia bagi, tak nak macam kita ni. Dia macam mana? Kita adjust expand. A tolak AH campur HD. Dah. Soalannya apa dia bagi? Dah dapat. HD campur 1 tolak H. Dah. Cukup. Itu namanya tunjukkan sahaja. Boleh? Okay. 6 markah ni penting ni. Macam mana cerita 6 markah ni? Untuk bahagian B, dia melibatkan 6 markah. Cari nilai H dan nilai K. Cari nilai H dan nilai K. Bila nak cari H dan K, kat sini kita dia. Nampak? Sini H, sini K. Nak cari nilai H dan K, kita perlukan satu kepala yang sama. Yang saya nampak, saya dah ada OE dan saya pun dah ada OE. Jadi kita boleh gunakan OE. Jadi OE yang kita dah nak guna adalah OE yang pertama dah ada, tak apa. Kita main pula KOB. Tak buat lagi KOB ni. K. Siapa OB kita? OB OCCB. OC campur CB. Kita akan dapat K OC. D campur 2D. 3D. CB. 2A dah tulis semua. Kembangkan. 3KD campur 3KA. Dah siap teko. Okey. Nampak? Yang dah ada, kita compare saja. OE yang dah ada, yang kaitan dengan apa? Kaitan dengan H. Saya ada HD campur dengan 1 tolak H, A. Jadi apa? A dengan A, D dengan D. Itu dah boleh compare. Jadi apa cerita dia? A dengan A, D dengan D. A dengan A maksudnya 3K dengan H. Boleh keluarkan. 3K sama dengan H. 3K sama dengan 1 tolak H. 3K sama dengan 1 tolak H. Dah, senang serentak ni. 3K senanglah. Jadi kita terubat ke tengah. H sama dengan 1 tolak H. 2H sama dengan 1. H sama dengan 1/2. Settle. Bawa ke mana senang? Inilah. Jadi 3K sama dengan 1/2. Jadi K dapat 1/6. Settle cerita dia. Faham? Okey. Mau tengok. Saya salah. Sorry. 3 darab dari ni 2. Patut dah cu je buat. Sini 2K bukan 3K. 2K. Buat semula. Salah salin. Salah salin macam ni saya pakai H dah. H 1 tolak 2K. Ni H, ni H. Jadi kita akan dapat 3K sama dengan 1 tolak 2K
akan dapat 5K sama dengan 1. Jadi K sama dengan 1/5. K betul. Silap tadi. Jadi akan dapat H sama dengan 3K. Jadi akan dapat 3 1/5. 3/5. Ya, kalau salah dia habis. Padahal bulat dah cantik dah. Nah, 2 sini jadi 3. Tak sama betul ni. Okey. Sekarang kita tengok soalan seterusnya dia minta apa? Nisbah DE dengan mana? DE dengan EA. Jom kita tengok cerita dia. DE dengan EA. Kat mana nisbah dia? Okey. Biasanya pelajar, kesilapan pelajar nisbah, dia pergi cari siapa DE, EA. Itu agak sangkut. Nisbah kita tak ambil dengan itu. Nisbah kita ambil dekat persamaan yang diberikan. Mana persamaan diberikan? DEA. Kat mana kamu nampak DEA? Dah jadi macam Dora dah. Kat mana nampak DEA? Ada cerita dia. Yang tu tak dapat jawapan situ. DEA. EA. AD. Okay, saya keluarkan benda ni cerita dia. AE sama dengan H. Mana H kita? 3/5. 3/5 AD. Jangan pergi cari EA, AD tak jumpa. Macam ni cerita dia nisbah. Dia nak nisbah apa? Nisbah DE dengan EA. DE dengan EA. Kita buat garis lurus. Yang melibatkan D, E dengan A. Nisbah yang kita ada, potong AD, turun bawah. Maksudnya apa? AE 3, AE 3, AD 5, AD 5. Siapa kat sini? 2. Itu cerita dia. Soalan nak apa? DE nisbah dengan EA. Dapat jawapan 2 nisbah 3. Kena ingat kalau soalan tanya nisbah, kalau kamu cari dekat persamaan kadang tak jumpa. Kamu tengok dekat vektor-vektor semua tak jumpa. Dia kena tengok apa? Persamaan yang diberikan. Okey? Itu lebih kurang cerita tentang vektor untuk soalan pertama. Masuk soalan yang terakhir kita ini, vektor juga. Tapi kali ni saya ambil bahagian B satu. Bahagian B. Bahagian B, soalan last kali nombor 7. Padam dulu. Okey, soalan seterusnya vektor nombor 7 ada satu gambar. Tarik. Terus gambar macam ni sikit. Ini lebih kurang ada B, ada C, O, A, atas tu apa? Y. Y, X, ini B. Okay. Rajah menunjukkan segitiga OYX. Okay. Titik C terletak pada XY dan titik A terletak pada OY. Diberi oleh OX sama dengan 3X. OX sama dengan 3X. Dia dulu sebab ada A dari situ. OY sama dengan 4Y pun sama. OX dah boleh, sorry. OX 3X. OY yang belum. Okay. Kemudian dibagi OA sama dengan 3AY. OA sama dengan 3AY. Maksudnya kat sini apa? Maksudnya nisbah dia, kalau saya potong AY turun ke bawah, ini akan jadi per 1. Jadi maksudnya AY 1, OA 3.
Ini 3, ini 1. Semua berapa? 4. Automatik sudah akan dapat 3Y. Okey. Dapatlah kita dia. Kemudian XC CY. XC sama dengan ini semua. CY sama dengan 2 di bawah 3. Kan? XC 2, CY 3. Biar dulu. Kita nak jumpa cerita dia. OD sama dengan lambda OX. OD sama dengan lambda OX. Memang segaris. Cuma formula untuk apa? Segaris. Okay. A. Ungkapkan OC dalam X dan Y. Okay. OC. Kamu tengok cerita dia. OC. Mana O nak pergi ke C? Okay. Cara dia, dia lalu dua jalan. Bukan tiga lalu jalan mana. Kan? Terpulang. Semua kat sini, saya memilih X. Kalau ada nampak X, senang nampak. Kan? Saya akan pakai OX campur dengan XC. Siapa OX? 3X. XC 2, 3. Maksudnya 2 per total 5. Ini 3 per 5. Siapa punya? Yang penuh. XY. XY. Itu bagi nampak cerita tu ya. XC kita adalah 2 per 5 XY. Cuma kalau kamu lalu ikut Y, dia akan jadi turun bawah. Jadi dia akan dapat 3 per 5 YX. Dia terbalik cerita dia. Kan? Dia dapat kat sini dah boleh buat 3X tambah 2 per 5. Siapa XY? XY XOOY. Masukkan 3X campur 2 per 5 XO negatif 3X campur OY 4Y. Okay. Dapat kumpulkan X. Ini kita akan nampak X, saya pakai kalkulator. 3 tolak 6 per 5. 3 tolak 6 per 5. 9 per 5. 9 per 5. 9 per 5X. Y kita 28 per 5. Okey, cerita dia yang pertama untuk apa? O, C. Dapat? Okey, kemudian soalan kedua dia minta apa? Diberi B titik tengah AX. Ini B. Titik tengah maksudnya separuh-separuh. Separuh-separuh. Ungkapkan OB dalam sebutan X dan Y. Dia nak OB. Sekarang kita nak buat apa? Sama kat cerita dia. Nak lalu X ke nak lalu Y? Sekali. Tadi kita dah lalu X, kan kita lalu Y pula. Contoh lalu Y. Jadi, mana-mana kan? Contoh saya lalu Y. Jadi, OB sama dengan OA campur dengan AB. OA adalah C2. AB adalah 1 per 2, 1 per 2. Daripada apa? A. Sebab. Cerita dia. 1 per 2 AX. Siapa AX? 3Y campur 1 per 2. Siapa AX? AO campur OX. Dapatlah 3Y campur dengan 1 per 2 AO negatif 3Y campur dengan 3X. Dapat kita 3Y tolak dengan 3 per 2Y. Dapatlah jawapan 3 per 2Y. Betul? 3Y tolak 3 per 2Y dapat 3 per 2Y. Campur dengan 3 per 2X. Siap. OB settle. Okay. Last kali. Itu best sebab kalau macam ni dia tanya, dia seronok dah sebab mata dia besar. 4, 3.
Jika titik ACD adalah segaris, cari lambda. Okay. Yang ini sebenarnya dia dah bagi hint. Kalau dia tak bagi hint, kamu boleh tahu. Kan? Dia kata A, C, D. Oh ni. A, C, D. Segaris. Kan? Okay. Bila dia bagi segaris kat situ, kita kena tengok cerita formula yang segaris. A, C, buat garis dulu. C, D. Segaris. Bila segaris macam ni, kamu kena cari perkaitan antara dua orang. Kan? Saya ambil contoh, saya ambil yang saya ada tadi, apa saya ada? OB, OC. Okay. Ada C, ada B, tak ada masalah. Saya ambil AC sama dengan K, AD. Dia boleh macam dia boleh AC, CD, AC, AC, CD boleh AC, AD boleh CD, AD, suka hati. Asalkan kamu kaitkan kita dia, siapa yang terlibat kata ACD. Okay. Kita dia bagi satu lagi formula. Yang kita ada kaitan ni, OD. Sama dengan lambda O. Dia ada kaitan semua ni. Kan? Okay. Sekarang kita pakai ni dulu segaris. Ada tak AC? Boleh cari. AC boleh cari. Saya buat dalam bentuk matrik. Senang gitu. Kita panggil vektor laju. Okay, AC. Macam mana bentuk matrik? Atas X, bawah Y. Atas X, bawah Y. AC adalah apa? AC adalah AY, YC. AY, YC. Itu AC. AY, YC. Jadi saya bawa kejap. AC campur dengan AY campur dengan YC. Jadi kita akan dapat AYY YC negatif 3/5 negatif XY. Saya ambil pada atas. XY dah ada. Mana cek XY dah? Ni XY. Saya akan masukkan sama dengan Y tolak 3/5 XY negatif 3X campur 4Y. Y 1 tolak 12/5. Y 1 tolak 12/5. 1 tolak 12/5. Negatif 7/5Y. Okay, X 9/5. Dapat. Dah boleh isi lah. Apa tu? AC. Jadi AC X kita 9/5. Y negatif 7/5. Itu cara kita isi dalam bentuk apa? Laju. Sebelah AD. Bila AD, kita kena kaitkan dengan lambda. Dia kena kaitkan dengan lambda. Sebab soalan tu bukan tanya K. Soalan tanya lambda. Kalau AD kita ni, AD kita kaitkan dengan OD. Jadi saya boleh kaitkan dengan OD. Kita akan dapat tu AD sama dengan AO campur OD. Apa AO? AO 3Y. OD lambda OX. Lambda OX. Kan? OX. Kita ada OX 3X. Lambda 3X. Itu kita masukkan. Bila kita masukkan kat sini, K kita letak. Ini AD, kita masukkan apa? X dia dulu. 3 lambda X. Jadi kat sini dia tulis 3 lambda. Sebab bentuk laju X ke atas. Okay. Kemudian Y kita 3. Dah. Dan ni kita boleh buat persamaan serentak dah. Settle dah kita. Okay. Macam mana buat persamaan serentak? Kamu boleh potong terus. Potong terus macam ni. Potong terus. Mana marker saya? Potong ni K ni. Dipotong terus. Hapus terus K. K tu hati. Dapat terus lambda. Kamu tengok cerita dia. Jadi cerita dia apa?
9/5 bahagi dengan negatif 7/5 sama dengan 3 lambda per 3. Dia cerita macam tu. Okey, terus dapat. Tengok tu cerita dia. Boleh? Jadi kita akan dapat jawapan kita kat sini. Ya, saya dah tinggal AO. Oh, sorry. AO salah. AO ni negatif 3Y. Betul kan? Negatif 3Y ni. Salah ni kan? Boleh dapat. Jadi kita akan dapat kat sini 3 dengan 3 potong akan dapat negatif lambda. 5 dengan 5 potong akan tinggal negatif 9/5. Lambda akan dapat sama dengan 9/5. Itu cerita dia lah untuk topik vektor ni. Kelas kan? Okey? Boleh sebenarnya kadang-kadang setiap minggu saya sebenarnya nak buat something kamu kan. Tapi saya tak tahu. Banyak kita ajar. Jadi saya harap kalau boleh sebelum kita mula hari Jumaat tu atau hari Rabu ke Khamis ke, kamu dah boleh bagi tahu saya kamu nak topik apa. Kamu WhatsApp je. Kamu sangka topik apa. Sebab tak ramai pun yang WhatsApp saya. Contoh ada 2-3 orang ni, cikgu saya nak topik tu. Saya buat topik tu. Kan? Kalau ramai WhatsApp saya baru saya pilih. Oh, majoriti nak apa. Okay. Jadi untuk hari ni setakat tu saja, insyaAllah. Sama-sama lah. Kita teruskan masih ada masa. Kan? Okay. Jadi wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan? Saya akan insyaAllah saya akan upload dia punya video kemudian untuk kamu rujuk kali kedua. Dan modul saya lepas ni saya memang bagi jawapan terus. Sebab apa? Saya kadang-kadang dalam kelas kamu tak nampak sangat. Ataupun kamu boleh try dulu ada jawapan, kamu boleh tengok kau lagi faham ataupun tak sempat tengok. Sekarang ni banyak pelajar pergi ambil kelas banyak, tak apa, teruskan. Kan? Kelas saya tak ada masalah. Kelas saya ada rakaman, kamu boleh tengok. Kan? Kalau saya buat. Okey, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebab hadir hari ini.